Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Rini Alisa binti Muhammad Ramzi dan saya daripada kelas RBA 2432B. Jadi, hari ini saya dan juga rakan-rakan saya nak membincangkan dan menceritakan kepada kalian tentang falsafah kapitalisme dan implikasinya terhadap sistem ekonomi dan sosial. Sebelum itu, mari berkenalan dengan ahli kumpulan saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Nuifah binti Syed Tajuddin. Nama saya Muhammad Azri bin Johari. Hai, nama saya Wandurila Matrisha binti Muhammad Nasir. Baiklah, sebelum kami mengupas dengan lebih lanjut mengenai tajuk ini, apa kata saya berikan anda sedikit gambaran awal mengenai pengenalan kapitalisme. Baik, kapitalisme merupakan satu ideologi atau falsafah yang telah lama wujud dalam kalangan masyarakat. Bukan sahaja di negara kita, tetapi di seluruh pelosok dunia. Tahukah anda, ideologi ini pada awalnya bertapak dalam kalangan masyarakat barat pada sekitar abad ke-15 dan tujuan utama ideologi ini diwujudkan adalah untuk menggantikan sistem ekonomi yang pada sebelumnya dikenali sebagai sistem feudal yang merupakan satu sistem ekonomi yang penuh dengan ketidakadilan dan penindasan. Pasti anda tertanya-tanya kan mengenai kapitalisme? Jom dengar penjelasan dari rakan-rakan saya. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme ini berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu capital yang membawa masuk modal ataupun dana, manakala isme pula membawa erti faham ataupun ajaran. Perkataan kapitalisme ini juga sering dikaitkan dengan ahli falsafah dan tokoh ekonomi yang terkenal iaitu Adam Smith. Menurut Adam Smith, kapitalisme ini merupakan sistem ekonomi yang bercirikan pemilikan individu terhadap kaedah pengeluaran, pengedaran dan penggunaan untuk mendapat keuntungan dalam persaingan. Secara amnya, kapitalisme merupakan satu sistem ekonomi yang memberi kebebasan sepenuhnya kepada individu untuk memiliki sesuatu harta ataupun menjalankan aktiviti ekonomi tanpa sebarang gangguan daripada kerajaan, dan ia juga berasaskan untuk mendapat keuntungan semata-mata. Sekarang saya ingin berkongsi pula kepada kalian mengenai antara faktor-faktor kemunculan kapitalisme. Baik, faktor pertama munculnya kapitalisme adalah untuk menentang golongan feudal. Pasti kalian tertanya-tanya bukan? Siapakah golongan feudal? Golongan feudal adalah mereka yang berpegang teguh terhadap sistem feudal. Apa itu sistem feudal? Seperti mana yang telah saya terangkan di awal video, sistem feudal merupakan satu sistem yang tidak adil dan penuh dengan penindasan. Sistem feudal dilakukan berdasarkan susun lapis masyarakat. Piramid ini mewakili susun lapis masyarakat di dalam sistem feudal, di mana ia bermula dari aras tertinggi mewakili golongan raja dan bangsawan, rakyat biasa hingga ke golongan hamba. Kedudukan di dalam sistem ekonomi feudal ini mampu dikekalkan dengan adanya kuasa pemerintah, di mana golongan istana atau bangsawan yang mempunyai kuasa penuh atau kuasa mutlak untuk terus kekal. Tahukah kalian, kegiatan pertanian merupakan aktiviti ekonomi utama di dalam sistem feudal. Oleh itu, tanah menjadi faktor ekonomi terpenting kepada mereka. Keutamaan di dalam sistem feudal ini ialah kesenangan dan keuntungan golongan feudal sahaja. Oleh itu, apabila sistem ini dilaksanakan di sesebuah negara atau kerajaan, maka terdapat banyak penindasan terhadap golongan rakyat biasa yang telah berlaku yang menyebabkan kerugian kepada rakyat tetapi menjadi keuntungan lumayan kepada golongan atasan yang juga menyebabkan jurang ekonomi yang besar terjadi di antara golongan atasan dan bawahan. Antara contoh penindasan yang mereka lakukan terhadap golongan bawahan ialah seperti para petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah. Baik, faktor yang kedua ialah menjadi pegangan atau etika prostated. Kapitalisme merupakan antara sistem sosial yang pertama terpenting di barat, di mana ia terus berkembang menjadi kebudayaan kapitalis, di mana pandangan hidup sebagai kepercayaan, sikap mental dan cara pandang masyarakat barat terhadap cara memenuhi keperluan material mereka. Di dalam teori Max Weber ada menyebut tentang sikap manusia untuk memenuhi keperluan material iaitu spirit of capitalism, di mana menurutnya lagi semangat kapitalisme ini telah bermula dengan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Benjamin Franklin, di mana tahukah kalian sebenarnya Benjamin Franklin telah menunjukkan
menunjukkan sikap seperti rajin, bijaksana, kuat berusaha, rajin bekerja. Ini telah menjadi pegangan terhadap golongan prostitut. Faktor berikutnya ialah penumbuhan negara bangsa dan dasar merkantilisme. Munculnya negara-negara bangsa yang kuat pada era merkantilis sekitar abad 1500 hingga 1750. Dalam konteks ini, raja-raja memainkan peranan penting untuk menggerakkan perkembangan kapitalisme dengan cara mengumpulkan kekayaan demi menstabilkan kedudukan dan kekuasaan mereka. Justeru, mereka telah melaksanakan ekonomi merkantilisme. Sedikit info tambahan, kesan dari perubahan dasar ekonomi ini telah menyebabkan negara-negara bangsa ini telah terlibat dalam banyak penjelajahan dan penerokaan. Inilah di mana revolusi perdagangan berlaku. Faktor terakhir kemunculan kapitalisme ialah melalui fasa perkembangan kapitalis itu sendiri dan cara penyebarannya yang meluas. Seorang pakar ekonomi terkenal dunia, Dante Dinalet, telah membahagikan perkembangan kapitalisme ini terhadap 3 bahagian utama yang dikenali sebagai kapitalisme awal, kapitalisme klasik dan kapitalisme lanjut. Oleh itu, fasa-fasa ini yang telah menguatkan lagi kemunculan kapitalisme hingga ke hari ini. Seterusnya saya akan jelaskan macam mana ideologi sosialisme ni dia dapat menentangi ideologi kapitalisme. Apabila ideologi kapitalisme ni dia dapat banyak kritikan daripada ahli-ahli falsafah pada ketika itu, muncul ideologi sosialisme yang dikatakan berasas daripada idea Karl Marx. Menurut Karl Marx, beliau percaya bahawa sistem kapitalisme ni telah banyak berikan penindasan kepada golongan bawahan. Apabila bandingkan, memang sistem sosialisme ni berbeza dengan sistem kapitalisme. Ini kerana di dalam sistem sosialisme, kerajaan memainkan peranan yang sangat besar kerana segala sumber ekonomi merupakan pemilikan kerajaan. Kat sini tiada individu yang berhak atas kekayaan yang mereka miliki sebab segala kaedah pengeluaran dan aktiviti pengedaran dilakukan oleh kerajaan. So kat sini sumber yang kerajaan peroleh akan diperuntukkan melalui perancangan pusat mengikut keperluan masyarakat. So kerajaan akan lebih tumpukanlah kepada pengeluaran barang keperluan asas daripada barangan mewah. So kita boleh nampak yang sosialisme ni sebenarnya dia lebih mengutamakan kebajikan masyarakat. Baiklah, untuk kesan kapitalisme dalam negara saya bahagikan kepada 2 bahagian, iaitu kelebihan dan kekurangan. Okey, untuk kelebihan yang pertama adalah meningkatkan kecekapan dan kreativiti kepada tahap yang lebih baik. Okey. Kita sedia maklum bahawa ideologi kapitalisme adalah berasaskan keuntungan dan mereka sedaya upaya cuba untuk mengurangkan kos pembuatan dan bahan mentah supaya dapat meningkatkan keuntungan. So, poin yang kedua adalah meningkatkan ekonomi yang lebih besar. Sebabnya dia lebih banyak syarikat swasta, dia akan lebih dia punya market area untuk industri itu lebih banyak, lebih luas. Jadi setiap aspek ekonomi itu membangun, bukan pada satu core ekonomi saja. Untuk poin yang ketiga adalah mengurangkan penglibatan kerajaan. Kenapa ianya sebagai kelebihan adalah ideanya adalah untuk mengurangkan monopoli dalam penglibatan kerajaan itu sendiri. Tapi mengurangkan adalah satu idea yang bagus. Untuk poin yang keempat adalah memfokuskan terhadap pilihan pengguna itu sendiri. Okey, kita macam poin yang saya cakap sebelum ni adalah satu persaingan. Okey. Bila ada wujudnya satu persaingan, wujudnya pilihan pengguna yang lebih banyak, wujudnya pilihan pengguna yang lebih baik daripada sebelum ni. Untuk bahagian yang kedua adalah kekurangan kesan kapitalisme ini. Okey, yang pertama adalah ideologi kapitalisme ni adalah berdasarkan penggunaan. Setiap ekonomi demand and supply ataupun permintaan dan juga penawaran yang berlaku adalah berdasarkan ekonomi itu semata-mata. Untuk poin yang kedua, wujudnya jurang kaya dan miskin. Sebab apa? Sebab tak ada satu pihak yang mengurangkan kemiskinan dan menjaga kadar kemiskinan terhadap suatu negara itu sendiri. Untuk poin yang ketiga adalah manfaat sosial tidak diendahkan. Ideologi kapitalisme yang berlandaskan keuntungan semata-mata tidak mengendahkan soal pencemaran,
kebersihan. Kita sebelum ni pernah lihat sungai-sungai tercemar disebabkan satu-satu kilang ni membuang sisa toksik daripada penghasilan produk mereka kerana tidak mahu membayar kos yang lebih tinggi untuk melupuskan sisa bahan toksik. Untuk poin yang keempat, keperluan perniagaan melebihi keperluan individu. Bermaksud yang tidak berkemampuan, yang tidak berpelajaran, yang tidak berkemahiran disisihkan. Okey, setelah kita dengar explanation daripada Azri tadi, kita dapat tahu yang sistem kapitalisme ni memang mendatangkan banyak keburukan kepada manusia, especially terhadap golongan miskin. Jadi apa solusinya? Macam mana kita nak jalankan satu sistem ekonomi yang adil untuk semua? Of course lah, dengan mengamalkan sistem ekonomi yang telah digariskan oleh agama Islam. Ini kerana sistem ekonomi Islam ini adalah berlandaskan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT dan hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan bukannya dicipta oleh manusia biasa untuk kepentingan diri sendiri. So, saya akan terangkan 3 lagi poin untuk menyokong kenyataan saya yang sistem ekonomi Islam ini adalah sistem yang paling sempurna jika dibandingkan dengan sistem ekonomi lain. Yang pertama, penghasilan dan pengeluaran barang dalam ekonomi Islam adalah sangat efektif. Pengeluaran Muslim kena ikut 3 aspek keutamaan makasih syariah, iaitu daruriyah, iaitu barang asas seperti makanan, minuman. Yang kedua, hajiah, iaitu barang keselesaan seperti aircon, peti sejuk dan sebagainya. Yang ketiga, kamaliyah, iaitu barang mewah seperti kereta Ferrari, rumah banglo. Okey. Secara ringkasnya, pengeluar Muslim mestilah membekalkan barang asas iaitu barang daruriyah dan barang hajiah terlebih dahulu sebelum mereka membekalkan barang kamaliyah yang lain. Maksudnya mereka kena pastikan barang asas tu cukup, baru keluarkan barang yang mewah yang lain supaya golongan miskin ini dapat kita jaga kesejahteraan mereka. Yang kedua, cara kegiatan Islam bukan sahaja fokus kepada aspek materialistik tetapi juga fokus kepada aspek kerohanian. Dalam Islam, semua kegiatan Islam mestilah ikut 5 konsep dasar utama ekonomi iaitu Tauhid, Rububiyah, Uhuah, Khalifah dan Tazkiyah. Jadi antara 5 ni yang paling utama adalah Tauhid, iaitu mempercayai bahawa hanya Allah yang satu yang layak disembah. Sebagai contoh, seseorang manusia yang percaya akan kewujudan Allah tidak akan melakukan kegiatan syirik seperti bohong apabila tengok bisnes orang lain berjaya atau sebagainya. Yang ketiga, sumber hasil bagi ekonomi Islam tidak menindas dan membebankan manusia. Untuk pengetahuan kita, seperti sistem ekonomi lain, Islam juga membenarkan sebuah kerajaan untuk mengenakan cukai terhadap rakyat mereka, tidak kira bangsa dan agama. Walau bagaimanapun, tujuan cukai ini semata-mata untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan membangunkan negara dan bukannya untuk kepentingan individu tertentu. Antara contohnya ialah haraj, iaitu cukai tanah ataupun zakat. Islam sudah menggariskan panduan dalam proses pengutipan dan sebagainya untuk memastikan setiap lapisan rakyat dapat nikmati hasil tersebut dengan adil. Konklusinya, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang paling utuh dan sempurna dan ini secara tidak langsung mengenepikan segala ideologi ekonomi yang lain. Apa yang paling penting ialah Islam mengutamakan hak orang miskin dan pada masa yang sama, hak orang kaya juga tidak akan diabaikan. Itu saja, sekian, terima kasih.